Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam bab susuang. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Aflaha akha Abil Qu'ais jaa yasta'dhinu 'alayha ba'da al-hijab qalat فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. Katanya sesungguhnya Aflah saudara Abul Qu'ais datang kepada Aisyah meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya perintah hijab. Aisyah berkata, aku menolak untuk memberi izin untuknya. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, aku sampaikan kepadanya apa yang aku lakukan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku mengizinkannya untuk menemuiku. Dan baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah bapa saudaramu. Muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ada seorang yang nama dia Aflah. Dia ni adalah saudara lelaki kepada Abul Qu'ais. Saudara lelaki kepada Abul Qu'ais. Abul Qu'ais memiliki isteri. Isteri kepada Abul Qu'ais pernah menyusukan Aisyah radhiyallahu taala anha semasa kecil beliau. Isteri kepada Abul Qu'ais pernah menyusukan Aisyah radhiyallahu taala anha masa kecil. Jadi Abul Qu'ais adalah pok susu Aisyah radhiyallahu taala anha, manakala isteri kepada Abul Qu'ais adalah mak susu kepada Aisyah. Tiba-tiba adik-beradik kepada Abul Qu'ais datang berjumpa dengan Aisyah setelah daripada turun ayat Allah Ta'ala mewajibkan kepada perempuan berhijab. Allah Ta'ala turun ayat memerintahkan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhijab, sehingga kan tidak boleh mendedahkan muka dan seumpamanya kepada lelaki-lelaki ajnabi.
Maka apabila aflah mari jumpa, ada beberapa riwayat. Ada riwayat aflah cakap dengan Aisyah, Aisyah cakap di sebalik dinding. Sebab begitu hak yang dituntut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aflah kata, tak ada masalah pun. Amba pot dara dema. Kalau cakap kita amba pot dara dema. Pot dara mana? Pot dara susu. Kata Aisyah, nanti dulu. Amba nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, Aisyah menceritakan tentang peristiwa tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinlah kepada dia untuk bertemu denganmu, sebab dia adalah pak saudaramu, pak saudara susu. Kerana adik-beradik dia adalah pak susumu. Baik, maka kita dapat faham daripada hadis ini, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang budak isak susu seorang perempuan, maka si perempuan itu adalah mak susu dia, suami perempuan itu adalah pak susu dia, adik-beradik kepada pak susu dia adalah pak saudara susu. Sebagaimana pak susu adalah mahram kepada budak tersebut, begitu juga adik-beradik lelaki dia, cakap kita benda pak dara susu, juga mahram kepada budak tersebut. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kemudian juga daripada beliau di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya, kana fi ma unzila minal Qur'an 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat fatuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra'u minal Qur'an. Dulu di antara ayat yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali sesuang yang diketahui dapat mengharamkan, kemudian dinasahkan, dihilangkan dengan 5 kali yang diketahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ayat tersebut termasuk yang dibaca di dalam Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula Rasulullah dilantik menjadi rasul sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Ayat Al-Quran ataupun Al-Quran dia ada 3 kali penurunan. Al-Quran ada 3 kali penurunan. Yang pertamanya adalah diturunkan Al-Quran kepada Lauh Mahfuz. Diturunkan Al-Quran kepada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni adalah satu tempat yang Allah Ta'ala sahaja mengetahui, ditulis pada lauh tersebut segala takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya, dan ditulis di dalamnya Al-Quranul Karim. Itu penurunan yang pertama. Penurunan yang pertama Al-Quran adalah kepada Lauh Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Bukan ia adalah Quran yang mulia yang berada pada Lauh Mahfuz. Itu penurunan yang pertama. Penurunan yang kedua adalah daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni benda? Baitul Izzah ini adalah satu tempat yang terletak pada langit yang pertama. Langit yang paling dekat dengan kita, langit pertama, ada satu tempat yang dinamakan sebagai Baitul Izzah. Maka penurunan Al-Quran yang kedua diturun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah.
diturunkan kepada Baitul Izzah sekaligus. Al-Quran diturunkan kepada Baitul Izzah sekaligus. Baik. Diturunkan kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, pada malam yang penuh diberkati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Manakala daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan turun sekaligus. Turun sikit-sikit, bermula dengan 5 ayat yang awal daripada surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat adalah sekali diturunkan kepada Rasulullah adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Baik. Dan penurunan Al-Quran dia bukan mengikut penyusunan yang asal. Penyusunan yang asal, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah, surah yang kedua adalah Al-Baqarah, tapi penurunan Al-Quranul Karim bukan begitu. Baik. Kemudian dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum haramnya arak, hukum haramnya berzina, hukum haramnya bunuh orang. Dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang hukum hakam. Ada dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Ada ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang peristiwa yang akan berlaku, tentang syurga, tentang neraka. Jadi antara ayat dalam Al-Quran ataupun ada dalam Al-Quran ayat yang menceritakan tentang hukum hakam. Dan ada sebahagian daripada hukum hakam yang mana pada awalnya begini, kemudian bertukar kepada begini, kemudian bertukar kepada begini. Sebagai contoh, kita nak faham tentang arak. Oleh kerana arak di antara minuman yang biasa di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Bukan setakat masyarakat Arab, bukan masyarakat dunia pada ketika itu biasa minum arak. Hanya segelintir, sebahagian kecil sahaja daripada penduduk Mekah yang tidak minum arak. Ada sebahagian kecil daripada penduduk Mekah, walaupun benda itu telah tersebar, tapi mereka mempunyai harga diri sehingga perkara-perkara tersebut mereka tidak buat sama sekali. Baik. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mula-mula sekali tentang arak. Allah Ta'ala menceritakan arak ni ada mudarat dan ada manfaat. Ada mudarat tapi ada manfaat. Allah Ta'ala dah arang lagi. Maka ada sebahagian daripada sahabat, tengok ada manfaat, ada mudarat. Dah kalau ada mudarat buat benda minumnya, ada sebahagian daripada sahabat tinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang arak, minum arak sebelum sembahyang. Jangan kamu mendekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Baik. Kemudian barulah Allah Ta'ala menyebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Barulah haram arak secara mutlak. Kenapa sikit-sikit? Kerana melihat masyarakat pada ketika itu sedang minum arak. Jadi kalau haram sekaligus, jadi payah untuk mereka terima sikit-sikit pensyariatan pengharaman arak. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil cerita tentang tu, tentang arak, betul ada beberapa perkara yang pernah kita cerita sebelum ni. Sebagai contoh, antara nikah yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada ketika itu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah.
pergi jumpa dengan seorang perempuan, minta perempuan tersebut mengizinkan lelaki itu mengambil keseronokan daripada perempuan itu dengan bayaran tertentu dalam tempoh tertentu. Sehari ke, 2 hari ke. Apabila berlalunya tempoh tertentu, maka secara automatik berlakunya perceraian. Itu dipanggil nikah muta'ah. Maka pada awal Islam masih lagi dibolehkan nikah muta'ah. Kemudian Allah Ta'ala mengharamkan nikah muta'ah. Baik. Jadi apabila turun ayat mengharamkan nikah muta'ah, maka hukum sebelum daripada itu adalah dinasahkan. Itu makna nasakh, dihilangkan. Baik. Kita nak faham benda yang kita nak bincang ni. Di sana ada beberapa ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran, pada asalnya ayat Al-Quran, tetapi Allah Ta'ala menasahkan hukum. Ayat itu dibaca, tetapi hukum dia dinasahkan. Sebagai contoh, ayat yang menceritakan tentang iddah perempuan setelah daripada kewafatan suami adalah setahun. Maka dinasahkan dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Perempuan hak yang kematian suami hendaklah dia menanti selama 4 bulan 10 hari. Asalnya setahun. Dan ayat yang setahun ada dibaca dalam Al-Quran tapi hukum dia dinasahkan. Ayat tu dibaca dalam Al-Quran tapi hukum dia dinasahkan. Dihilangkan hukum dia dengan ayat yang lain. Ada juga sebahagian kecil ayat Al-Quran yang pada asalnya dibaca, kemudian dinasahkan bacaan. Tadi kita kata dinasahkan hukum. Maksudnya kalau kita buka sekarang ni dalam Al-Quran tidak ada ayat tersebut. Siapa yang menentukan ayat ni dinasahkan, ayat ni tidak dinasahkan? Jawapannya Rasulullah yang menentukan perkara ini. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim menyebut, kana fi ma unzila minal Quran, adalah dulu termasuk dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah adalah ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali sesuang yang maklum, yang diketahui ia mengharamkan. Jadi pada peringkat awalnya, seorang budak tidak menjadi mahram kepada perempuan yang menyusukannya, melainkan kena 10 kali penyusuan. Antara ayat yang diturunkan kata Aisyah, kana fi ma unzila minal Quran, adalah ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, thumma nusikhna, kemudian ayat ini dihilangkan, dinasahkan. Bukan setakat dinasahkan hukum, bahkan dinasahkan bacaan. Perkataan ayat ni ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna memang tidak ada dalam Quran sekarang ini. Itu maksud dinasahkan sekali dengan bacaan. Dinasahkan dengan dia bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali sesuang yang maklum. Jadi Allah Ta'ala waktu turun pula ayat 5 kali penyusuan yang maklum, hak tu yang mengharamkan. Jadi hukumnya apabila seorang budak isak susu daripada seorang perempuan sebanyak 5 kali, maka budak itu menjadi mahram kepada perempuan tersebut. Cuma ayat khamsun ma'lumat yuharrimna juga dinasahkan bacaan tapi dikekalkan hukum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat Allah sekali ni dinasahkan bacaan lewat dah. Ketika Rasulullah wafat, masih lagi ada sebahagian daripada sahabat tidak sampai berita kepada mereka ayat ini dinasahkan. Sebab itulah kata Aisyah, ketika Rasulullah wafat, masih lagi ada sebahagian daripada sahabat membaca ayat tersebut. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyusuan kepada seorang budak, ia tidak menjadikan budak itu mahram kepada kita, melainkan apabila berlaku 5 kali penyusuan. 5 kali. Baik. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah faqal innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab,
bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditawarkan untuk berkahwin dengan anak perempuan kepada Hamzah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak halal untukku kerana dia adalah puteri daripada saudara laki-lakiku sesusuang, dan apa yang haram disebabkan sesuang adalah sebagaimana apa-apa yang haram disebabkan oleh nasab. Haram dari kerana sesuang, setiap apa yang diharamkan dari kerana nasab, dari kerana ada hubungan kekeluargaan. Baik, hadis ini juga muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita faham hadis ni ada beberapa muqaddimah. Ada beberapa muqaddimah yang kita kena cerita. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelaran sebagai singa Allah. Dia memeluk Islam beberapa hari, lebih kurang dalam 3 hari sebelum daripada Sayyidina Umar memeluk Islam. Dia di antara pahlawan yang digeruni di kalangan puak-puak Quraisy pada ketika itu. Dia memeluk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia berkahwin dengan Salma binti Umais. Dia berkahwin dengan dia Salma bintu Umais. Dapat anak perempuan nama dia Umamah. Dapat anak perempuan nama dia Umamah. Jadi ketika Hamzah berhijrah ke negeri Madinah, ketika tu anak perempuan dia masih kecil dan ditinggalkan di Mekah. Jadi anak perempuan dia pergi tinggal di Mekah. Baik. Dipendekkan cerita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib gugur syahid dalam peperangan Uhud. Jadi anak perempuan dia menjadi anak yatim. Membesar dengan keluarga sebelah ibu dia. Baik. Pada tahun Fathu Makkah, okey, sebelum daripada kita nak cerita dulu, kita nak cerita satu cerita lagi. Masa duduk di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengikatkan tali persaudaraan di antara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah adik-beradik saudara yang diikatkan tali persaudaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul apabila datang Madinah, Rasul ikatkan orang ni bersaudara dengan orang ni, orang ni bersaudara dengan orang ni, orang ni bersaudara dengan orang ni. Jadi apabila Rasul ikatkan tali persaudaraan di antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah menganggap anak kepada Hamzah adalah anak dara dia, sebab Rasulullah yang mengikatkan tali persaudaraan. Baik. Kemudian ada seorang sahabat lagi nama dia Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abi Talib, bukan Abdul Muttalib. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, abang kepada Sayyidina Ali, anak dara juga kepada Hamzah. Ja'far bin Abi Talib, isteri dia nama dia Asma bintu Umais. Isteri Hamzah bin Abdul Muttalib Salma bintu Umais. Jadi bermakna isteri kepada Ja'far dengan isteri kepada Hamzah dua beradik. Pak saudara ambil kakak, anak dara ambil adik. Kalau cakap gitu lah. Baik. Jadi bermakna Umamah bintu Hamzah adalah anak saudara sabit kepada Ja'far bin Abi Talib. Anak saudara sabit dia. Sebab isteri kepada Ja'far adalah mak saudara kepada Umamah. Itu kita nak faham dulu kan. Panjang-panjang cerita ni. Baik. Pada tahun Fathu Makkah, Sayyidina Ali tengok anak Hamzah ni siang. Anak Hamzah siang tengok. Sebab ayah tak ada dah. Dan ayah dia, pak saudara Sayyidina Ali, anak ni dia kuat ayah. Jadi bermakna anak Hamzah ni adalah daripada Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Daripada Bani Hashim, keluarga Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali memberi tawaran kepada Rasulullah. Rasulullah,
Umamah ni adalah perempuan yang comel Rasulullah. Masyhur, Umamah ni anak Hamzah adalah perempuan yang comel di kalangan penduduk Mekah. Masyhur dia orang puang comel. Maka Sayyidina Ali kata, Rasulullah, daripada Rasulullah nikah dengan orang puang-puang yang bukan daripada keluarga kita, baik ambil keluarga kita Rasulullah. Tambah-tambah dia adalah anak yatim. Dia anak yatim Rasulullah. Ayah dia mati dah ni. Baik, ambil jadi isteri wahai Rasulullah. Sebab dia orang puan comel ni Rasulullah. Sayyidina Ali bagi tawaran kepada Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak perempuan Hamzah tu tidak halal kepada aku. Sebab dia tidak halal kerana dia adalah anak saudara aku daripada susuang. Masa Rasulullah kecil, Rasulullah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ni siapa? Thuwaibah ini adalah hamba perempuan kepada Abu Lahab, pok saudara Rasulullah. Hak tabbat yada abi lahabin wa tab tu. Abu Lahab tu hak yang tempat dia dalam neraka tu. Dia ada hamba perempuan nama dia Thuwaibah. Thuwaibah masa Rasulullah dilahirkan dulu, dia memberi susu kepada, Thuwaibah beri susu kepada Rasulullah. Dan Thuwaibah beri susu juga kepada Hamzah. Jadi Hamzah dengan Rasulullah adalah adik-beradik susu. Walaupun Hamzah adalah pok saudara Rasulullah, tetapi oleh kerana Thuwaibah beri susu kepada Hamzah dan beri susu kepada Rasulullah, maka Rasulullah dengan Hamzah adalah adik-beradik susu. Memang tengok pada sudut kekeluargaan, hubungan nasab, Umamah dengan Rasul sepupu. Tetapi melihat kepada susuang, Umamah dengan Rasul adalah anak saudara. Jadi walaupun Sayyidina Ali memberi tawaran kepada Rasul supaya berkahwin dengan Umamah, dan Sayyidina Ali kata Umamah ni orang puang baik, anak puak daga, anak keluarga kita, lepas tu orang puang comel sungguh, masyhur puang comel, Rasul kata dia tidak halal bagi aku sebab dia adalah anak saudara aku. Tu anak saudara aku. Baik, kemudian kami nak cerita lagi hak yang kami cerita tadi. Maka rebu untuk ambil jaga Umamah dan anak yatim ni, Sayyidina Ali nak ke dia, nak ambil jaga. Sebab dia kata kan ni, anak puak dara aku. Jadi apabila anak puak dara aku lebih layak. Sebab aku adalah sepupu dia, aku lebih layak jaga dia. Baik, Sayyidina Ali nak jaga dia. Baik, kemudian Zaid bin Harithah kata, tak, aku lebih layak untuk jaga dia sebab dia adalah anak dara aku. Tak? Sebab dia Zaid bin Harithah kata anak Hamzah adalah anak dara dia, kerana Rasulullah telah mengikatkan tali persaudaraan di antara Zaid bin Harithah dengan Hamzah. Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali kata, dak, aku hak yang boleh bayar balah 3 orang ni, bergebu nak dapat, nak jaga Umamah hak yang anak yatim ni. Baik, kata Ja'far, aku lebih layak. Sebab apa? Sebab isteri aku adalah mak saudara dia. Maka ketiga-tiga berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan Ja'far bin Abi Talib lebih layak kerana mak saudara adalah menempati ibu. Kata Rasulullah, mak saudara adalah menempati ibu. Okey, cerita nak faham hadis ini dengan lekat panjang sikit kita kena cerita. Tapi nak ingat belaka saat ni tu nama orang ni, lambat sikit, payah sikit nak ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghujung hadis ni kata Rasul lagu mana? Haram dari kerana penyusuan, daripada kerana susuan, setiap apa yang diharamkan dari kerana nasab, dari kerana hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita tengok hak yang diharamkan dari kerana hubungan kekeluargaan 7 golongan. Maka hak yang diharamkan dari kerana nasab juga 7 golongan. Dah siapa 7 golongan? Ni parah pula nak kena ingat. Tak apalah kita khabar sesa. Kita khabar hak yang kita sebut hak yang diharamkan dari kerana nasab dulu. Allah Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, hurrimat alaikum ummahatukum. Yang pertama, diharamkan kepada kamu wahai lelaki, ummahatukum, mak kamu. Ibu-ibu kamu semuanya adalah mahram kamu.
Ya, ibu-ibu ramai ni siapa? Bukan mak tiri kita, bukan. Ibu kita. Ibu kita hok ramai ni, yang pertamanya mak yang melahirkan kita. Yang keduanya mak kepada mak yang melahirkan kita. Tok kita ke atas. Tu termasuk dalam ibu kita. Jadi cakap kita mak kita ke atas. Nenek kita, moyang kita, semuanya mahram kita. Mahram maksud dia orang yang haram nikah dengan kita. Tak boleh nikah dengan mak kita. Nak nikah dengan tok tak boleh. Dengan tok nyang tak boleh. Sampai ke atas tak boleh. Itu yang pertama. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Anak puangmu. Anak puang kepada anak perempuanmu. Siapa ke bawah? Cucu perempuan, cicit perempuan, siapa ke bawah? Haram. 2. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Adik-beradik perempuan kamu. Haram. Mahram kamu ni adik-beradik puang, tak kira lah. Adik perempuan seibu sebapa, sebapa atau seibu. Sebab adik-beradik perempuan kita ada 3 jenis. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, ataupun adik-beradik perempuan seibu. 3. Lepas tu wa ammatukum. Maksud dia ammatukum ni mak saudara sebelah ayah. Kita ada mak saudara sebelah ayah, ada mak saudara sebelah mak. Maksud dia mak saudara sebelah ayah, adik-beradik perempuan ayah kita. Adik-beradik perempuan ayah kita adalah mahram kita. Cakap kita mak dara sebelah ayah. Termasuk juga nenek saudara sebelah toki kita. Kita ada ayah. Ayah kita ada ayah, toki tu. Adik-beradik toki kita hok puang tok dara kita. Juga mahram kita ke atas. Moyang dara kita, semuanya mahram kita belaka. Pak. Wa khadatukum, mak saudara sebelah mak. Sat ni mak saudara sebelah ayah. Ni mak saudara sebelah mak. Adik-beradik puan mak kita. Mak dara sebelah mak, mahram kita. Sama juga nenek saudara kita. Adik-beradik perempuan kepada nenek kita ke atas, semuanya mahram kita. Berapa dah? 5. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan kepada adik-beradik lakimu. Kita ada adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki kita nikah, ada anak puang dia. Anak puang dia adalah mahram kita. Anak dara kita melalui adik-beradik lelaki kita, mahram kita. Ke bawah, cucu dia, cicit dia, cicit dara kita, cucu dara kita, semuanya mahram kita. Wa banatul ukht, last sekali adalah anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita. Tadi anak puang kepada adik-beradik lelaki. Kita ada kakak kita, ada adik puang kita yang nikah, ada anak dia. Maka anak dia saat itu adalah mahram kita. Anak dara kita melalui adik-beradik perempuan kita adalah mahram kita. Anak dara kita melalui adik-beradik laki kita adalah mahram kita. Baik, ambil ulang sekali lagi. Hak 7, haram kerana nasab. Sebab kita nak cerita kerana sesuang pula kita nak ikut ni kena nak qiyah ni nak tiru ni sebab Rasul kata yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasab. Haram dari kerana sesuang setiap apa hak yang diharamkan dari kerana nasab. Jadi kita kena tahu dulu hak yang diharamkan dari kerana nasab. Hak yang diharamkan dari kerana nasab, yang pertamanya ibu-ibu kamu. Yang keduanya adalah anak-anak perempuan kamu. Yang ketiganya adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan tak kira lah, seibu sebapa ataupun seibu. Yang ketiganya, yang keempatnya mak saudara sebelah ayah. Ya, mak saudara sebelah ayah tak kira seibu sebapa dengan ayah ke, sebapa dengan ayah ke, seibu dengan ayah, sama je. Lepas tu mak saudara sebelah mak, seibu sebapa dengan mak, sebapa dengan mak, seibu dengan mak, sama je. Lepas tu 5 dah kan. Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Anak dara kita melalui adik-beradik lelaki kita, anak dara kita melalui adik-beradik puang. Berapa saat ni? 7. Jadi begitu juga haram kerana sesuang 7. Okey, kita buat contoh. Seorang lelaki ni ataupun seorang perempuan ke seorang lelaki ni, dia nyusu dengan seorang perempuan. Orang puang tu bukan keluarga dia pun, dia nyusu. Cukup 5 kali nyusu. Apabila cukup 5 kali nyusu, maka budak saat itu adalah anak susu kepada perempuan tersebut. Perempuan itu adalah mak susu dia. Okey, tengok. Jadi yang pertama hak yang diharamkan dengan sebab penyusuan adalah mak susu. Mak susu. Mak susu ni mak yang memberi susu, tok susu, nenek susu ke atas. Okey, boleh faham kan? Itu yang pertama. Yang keduanya siapa lagi? Saat ni kita kata mak susu. Lepas tu nenek susu sebelah mak, nenek susu sebelah ayah. Kalau budak saat ni tu lelaki. Budak tu lelaki kan? Kalau budak tu lelaki, mak susu dia adalah mahram dia. Nenek susu sebelah mak adalah mahram dia. Nenek susu sebelah ayah adalah mahram dia. Semuanya mahram dia belaka. Itu yang pertama.
Yang keduanya, anak perempuan susu kita. Kita ada bini, bini kita bagi susu kepada budak perempuan. Maka budak perempuan saat itu adalah anak susu kita, mahram kita. Dia nikah boleh anak puang, cucu susu kita, mahram kita. Siapa ke bawah, semua mahram kita belaka. Berapa dah? 2. Yang ketiganya, adik-beradik susu. Adik-beradik susu tak kira lah seibu sebapak, sebapak ataupun seibu. Dah mana pula adik-beradik susu seibu sebapak. Baik, sekarang ni mak susu kita dengan ayah susu kita, dia ada anak. Dia ada anak. Maka kita dengan anak dia saat itu adalah adik-beradik susu seibu sebapak. Pok susu kita, dia nikah seorang lagi, boleh anak. Tu dipanggil adik-beradik susu sepok. Mak susu kita, tok lelaki dia asal mati dah, yang nikah pula tok lelaki baru, boleh anak pula. Tu dipanggil adik-beradik susu semok. Tu kena faham selesa. Baik, berapa dah? 3. Mak saudara susu sebelah ayah, adik-beradik ayah susu kita. Mak saudara susu sebelah mak, adik-beradik mak susu kita. Siapa kata? Siapa kata? Maksud dia nenek saudara susu sebelah toki, sebelah nenek. Berapa? 5. Lepas tu anak perempuan kepada adik-beradik susu kita. Anak perempuan kepada adik-beradik susu kita hak lelaki, dan anak perempuan kepada adik-beradik susu kita hak puang. Nak ingat ni bekok kepala juga nak ingat, aku payah juga nak ingat ni. Baik. Jadi begitulah yang boleh kita berkongsi pada malam ni. Kita mengharapkan perkongsian yang kita berkongsi tadi ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa adam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض غزة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.